Selamat pagi. Selamat pagi, Rishwork. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa khabar kepada anda semua yang berada di dalam page Rishwork dan juga IG Rishwork? Cuba komen sikit. First, saya minta maaf sebab lambat. Ada masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Okey, selamat pagi diucapkan Puan Diana, Puan Masyarina daripada Brunei. Assalamualaikum Tuan Hairun, Tuan Zaini. Yes, sila komen. Sila komen dekat bawah. Hai, selamat pagi semua, apa khabar? Semoga anda sihat sentiasa. Yes, sila komen bantu saya. Adakah dengar? Alright, wow, lajunya. Okey. Topik kita pagi ni sedikit teknikal. Topik kita pagi ni adalah tentang 4 strategi email marketing yang berkesan dalam bisnes. Itu topik dia. Farah daripada Ceras, apa khabar Cik Puan Farah? Thank you sebab tonton live. Dekat IG okey tak? Dengar tak suara saya? Dekat IG adakah dengar suara? Bagi saya love sikit. Kita kena check dulu. Check suara, sound check. Alhamdulillah Tuan Nazrin, alhamdulillah. Seperti biasa, saya doakan anda semua semoga dirahmati, diberkati. Wow, Lahad Datu Sabah, daripada Lahad Datu. Right. Okay, good. Dekat IG dengar, dekat Facebook pun dengar dengan jelas. Kat Facebook kita laju sikit pagi ni. Dekat IG tak laju sangat. Apa khabar Datuk Syubaili? Apa khabar? Okay. Saya doakan anda semua kaya dan berjaya. Semoga bisnes anda berjalan dengan lancar dan sentiasa growth, sentiasa meningkat. Adakah anda masih fokus dan aktif? Fokus dalam bisnes ataupun dah tak fokus? Saya doakan anda fokuslah dalam bisnes ya. Janganlah kejap-kejap dah give up, kejap-kejap dah down. Selamat pagi. Yes, saya memang sentiasa handsome. KFB tak dengar? KFB tak dengar ke? Still fokus. Alright. Yes, kita kena sentiasa fokus. Kalau kita banyak buat bisnes pun, kalau kita fokus, tanya soalan boleh? Boleh. Datuk punya pasal boleh. Start je dah soalan dah. Silakan Datuk. Apakah soalannya? Sebelum kita masuk topik tentang email. Tentang email, pagi ni kita akan bercakap tentang email. Mungkin ada daripada anda yang buat marketing melalui email. Mungkin ada juga yang tak gunakan email. Tapi mungkin satu hari nanti you akan guna email. So pagi ni adalah tentang email. Tak semestinya anda kena buat email terus. Manalah tahu satu hari nanti anda akan buat kempen kan melalui email. So bolehlah gunakan ilmu dan teknik yang saya ingin sharekan kepada anda. Sebelum tu, okeylah saya open soalan. Ada tak siapa yang nak tanya soalan? Soalan tentang bisnes ke? Soalan tentang leadership? Dua topik je lah saya suka, tentang leadership ataupun tentang bisnes. Okay, soalan dia adalah, Tuan Hafiz sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sentiasa sihat. Belum guna email lagi, tak apa. Salah satu company yang menggunakan email adalah contohnya AirAsia. AirAsia, dia menggunakan email sebagai kempen. Sebab apa? Sebab of course email dia tak ada cost yang tinggi. Tapi dia dah educate dia punya follower ataupun dia punya community ataupun pelanggan dia, yang mana dia sentiasa berurusan melalui email. Dan bila dia tak hantar SMS, dia tak hantar WhatsApp, dia menggunakan email. Bila dia menggunakan email, orang akan tunggu dia punya promotion, orang akan tunggu dia punya info.
melalui email. Itu adalah antara company yang menggunakan. Okey, Datuk tanya. Ni okey, semua saya try jawab soalan dulu disebab sementara tunggu orang lain masuk. Datuk Syubaili tanya saya, macam mana nak handle orang yang mempunyai dendam kesumat, yang sentiasa nak lihat kejatuhan orang lain, yang sentiasa follow untuk menjatuhkan, cara nak atasi haters. Okey, good. Ada banyak lah ada banyak perspektif lah kat sini. Satu, kita letakkan kepada diri kita dulu. Ini dari segi perspektif saya, Datuk Syubaili, mungkin setiap orang berbeza. Tapi kalau ada orang yang ada dendam dengan kita, dendam yang kesumat, yang betul-betul nak menjatuhkan kita, pertama, kita kena maafkan dia dulu. Kita maafkan dia, of course lah, susah ni. Orang dah lah dendam nak jatuhkan kita nak kena maafkan dia pula. First adalah kita kena maafkan dia dan kita kena doakan dia dulu. Semoga dia diberikan hidayah ataupun diberikan keterbukaan hati dia untuk jangan dendam dengan kita, jangan menjatuhkan kita. First, hati kita dulu. Kita kena redha. Orang selalu cakap, saya maafkan. Maafkan tu hanya sekadar mulut je maafkan, tapi hati tak maafkan. So first, kalaulah ada orang nak menjatuhkan kita, kita kena buat diri kita dulu untuk maafkan dia. Saya pernah kena fitnah sangat teruk dalam hidup saya. Kena fitnah sangat teruk dan dia nak menjatuhkan saya dan nak mengganggu hubungan keluarga lah, hubungan saya dengan wife dan sebagainya. Ini just saya share dengan you all. Saya tak pernah share dengan orang lain. Tapi ala-ala Datuk tanya, saya bagi tahu. Okey. First adalah, apa yang saya buat adalah saya maafkan dia dulu dan saya buat solat hajat, saya buat solat taubat untuk diri saya, dan of course saya buat doa juga untuk pelindungan diri saya. Yang mana saya maafkan dia dengan hati redha. Bukan ramai orang bila kita dendam dengan orang lain ataupun orang buat jahat dengan kita cakap, okey tak apa, aku maafkan kau lah. Dia tak cukup. Dia kena dengan hati untuk maafkan. Alright. Satu adalah itu dulu kita buat. Okey. Yang kedua adalah kita doakan dia. Of course, yang nombor satu tu doakan, kita maafkan dia dan kita doakan dia semoga dia terbuka hati, supaya dia janganlah buat benda ni. Of course lah, kita kena minta ke Allah dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, bila kita tahu orang nak menjatuhkan kita, bermaksud benda yang bagus kita buat. Bila orang nampak kita, orang nak jatuhkan kita, of course ada benda baik yang kita buat yang orang lain tak boleh buat. Kalau anda fikir kenapa orang dengki dengan kita, sebabnya adalah dia tak ada apa yang kita ada tau. Contoh ibarat macam kita naik Ferrari kan. Kita naik Ferrari, kita selalu belagak lah tu. Kenapa dia dendam dan dengki dengan kita? Sebab dia tak ada benda yang kita ada, cuba untuk menjatuhkan kita. Saya pernah cakap dalam kelas saya ZTM. Dalam ZTM saya pernah cakap 80% orang memang nak tengok kita jatuh. Bila kita jatuh, terutamanya dalam bisnes, 80% adalah orang nak tahu kenapa kita jatuh. Dan 20% je yang betul-betul nak bantu kita semasa kita jatuh. Alright. Lepas tu kita kena fikir juga, bila kita buat bisnes, kita kena ada leadership yang kuat. Kita kena ada leadership yang kuat. Sebab orang yang ada leadership yang kuat, dia tak boleh buat orang lain mampu untuk gembirakan semua orang. Dia tak akan mampu untuk menggembirakan semua orang. Kalau kita nak menggembirakan semua orang, apa yang kita kena buat adalah jual aiskrim lah. Jual aiskrim boleh menggembirakan semua orang. Tapi jadi leader, kita tak mampu menggembirakan semua orang. Apa yang saya boleh bagi tahu juga, kalau situasi ni berlaku, just fokus je dengan bisnes kita. Just fokus dengan bisnes kita, just fokus apa yang kita nak capai.
Kalau kita layan orang lain yang nak menjatuhkan kita, layan orang lain, lama-lama nanti bila dia tak mampu jatuhkan kita sebabkan kita terlalu kuat, dia akan give up. Dia macam orang bertinju lah. Bila kita bertinju, kita tumbuk orang adalah sebab kita nak jatuhkan orang tu, betul tak? Contohnya saya sparring dengan salah seorang, saya bertumbuk dengan dia. Bila kita bertumbuk dengan dia, niat kita apa? Of course kita nak dia jatuh. Tapi kalau kita tumbuk tak jatuh, kita tumbuk lagi dia tak jatuh, lama-lama kita yang jatuh. Sebab apa? Sebab kita dah tak larat dah. So biarkan dia tumbuk you, dia pukul you, dia songket muka kita. Lalas dia give up. Kuat sangat dia ni, tumbuk tak jatuh, ni tak jatuh. So apa yang kita kena buat adalah fokus apa yang kita nak capai, dan fokus je apa yang kita nak buat tu, supaya orang lain akan give up untuk jatuhkan kita. Dan sebenarnya haters adalah sebenarnya membuatkan kita lebih kuat lagi. Tanpa haters, orang mungkin tak kenal kita dan tak tahu tentang kita. Sebab nama dia pun haters. Alright. So just focus business. Okay, betul. Macam mana kalau haters DM media sosial kepada pengedar-pengedar? Kadang-kadang penat nak explain sebab bisnes tengah grow gila. Kena grip lah. Kita punya pengedar, kita punya agent dengan stokis, kita kena grip je. Kita kena pegang mereka dan kita kena mereka. Lalas mereka yang kena decide. Dia nak dengar yang mana satu. Dia nak fikir dan nak tahu mana satu. Mereka akan follow kalau kita ada result lah. Mereka akan, contohnya saya bagi contoh. Saya buat bisnes, yes, story lain-lain. Kita buat bisnes, kita buat benda yang betul. Kalau kita buat benda yang tak betul, kita adjust lah, kasih betul. Tapi kalau kita buat benda yang betul, ada orang cakap, janganlah jual produk dia, tak bagus lah. So kita dah bagi tahu yang terbaik mungkin kepada pengedar-pengedar kita ataupun ejen-ejen kita, yang mana kita nak bantu mereka buat duit. Dan apa yang kita kena buat adalah kita tunjuk je result yang ada. Contoh ada seorang peserta saya Aspire, dia buat kelas mengaji. Dia tanya saya, dia cakap apa tau, dia buat kelas mengaji, tapi ada orang yang selalu haters lah. Dia bagi tahu saya buat kelas mengaji, tapi ramai orang cakap saya jual agama, saya charge duit yuran. Saya cakap, of course lah, you ada cost, kenalah charge. Memanglah kita mengajar orang mengaji. Mengajar mengaji bukannya tak ada cost, mestilah nak kena bayar. Tapi ramai orang yang sentiasa push dia, bagi tahu kenapa nak kena charge mengaji dan sebagainya. Saya cakap dengan dia, fokus tunjukkan result. Ada tak orang yang you mengajar mengaji, yang tiba-tiba tak pandai mengaji, tiba-tiba pandai? Ada tak daripada orang yang you sentiasa suara hilang? Okey ke? Facebook okey tak? Suara hilang ke? Ada tak, saya tanya dengan dia, ada tak daripada orang yang you dah mengaji selama beberapa tahun ni ataupun beberapa bulan ni, bukti yang memberitahu ada peningkatan? Kalau ada, tunjukkan result tu sebanyak mungkin. Tunjuk sampai mana suara tak okey tadi. Okey, saya ulang balik Oh, okey je.
Dia guru agama, mengajar mengaji secara online dan offline. Orang start jadi haters dan start push dia. Sebab apa? Sebab charge menjual agama. Saya cakap dengan dia, cara untuk you stopkan mulut orang adalah tunjuk bukti dan result. Rishwat terlalu banyak result. Orang cakap mahal lah. Memang mahal. Program rishwat mahal lah. Memang mahal. Sebab ada result. Kalau tak ada result, memanglah kita tak charge. Tapi ada result. Saya bagi tahu anda, kalaulah kita rishwat boleh tunjuk dengan anda macam mana nak buat 1 juta, berapa you sanggup bayar? Kalaulah kita boleh tunjuk, kalaulah kita boleh bantu anda untuk buat 1 juta yang pertama, berapa anda sanggup bayar? Mungkin lebih daripada yuran kelas yang you pernah hadir sebelum ni. Betul tak? Dalam Spire contohnya, berapa ramai dalam Spire yang buat 1 juta yang pertama? Mission Spire adalah kita akan bantu untuk buat 1 juta yang pertama. Mungkin ada orang ikut level lah. Mungkin ada orang buat 3 bulan, ada orang buat 6 bulan, ada orang buat setahun, ada orang buat 2 tahun. Ikut level masing-masing. Tapi mission kita adalah untuk bantu orang buat 1 juta yang pertama. Berapa ramai? Ramai dah. Ramai gila orang yang masuk Spire buat 1 juta yang pertama. So berapa yang you bayar saya? Ataupun berapa yang you bayar rishwat? Ada 500,000? 200,000? 100,000? 300,000? Tak adanya. Ada orang sebelum masuk Spire lagi saya tanya, kalau kita boleh bantu you buat 1 juta yang pertama, berapa you sanggup bayar? Dia cakap, kalau saya dapat 1 juta pertama, saya akan bagi 100,000. Mana tak ada. Malah nak ungkit je. Malah nak ungkit je. Nasib baik saya tak ungkit, nasib baik saya tak rekod. Ada, itu adalah mission dia. Sebab apa? Sebab ada result. Tak kisahlah orang nak cakap apa pun, tapi kita ada result. It's okay. You tak dapat 1 juta lagi. Semua orang ada level dia berbeza. Just trust the process. Ada orang kena betulkan banyak benda. Ada orang kena betulkan cash flow. Ada orang kena betulkan marketing. Slow-slow lah. Belajar dulu dekat MM. Pergi ZTM dan MM dulu. You belajar buat duit dulu macam mana. Alright? Siapa ada soalan lain lagi? Tadi saya nampak ada soalan. Sekejap. Mana soalan? Okey, saya tak jumpa dah soalan. ZTM MM okey tak? Ada orang tanya, Cik Puan Ju Maravilosa. Wow, sedap nama. Okey, kejap, saya tengah tengok soalan. Zul Choi, macam mana nak buat? Buat apa? Apa maksud dia, macam mana nak buat? Okey, ZTM MM okey tak? Saya tak nak jawab. You all rasa yang pernah pergi MM dengan ZTM ni, ada tak perubahan yang berlaku? Okey, good. Oh, ramai orang baru lah. Okey, good. Bagus soalan ni. Okey. Apa beza MM dan ZTM? Good. Okey, itu soalan tu. Tapi saya nak jawab dulu soalan ni. Macam mana kalau kita tak ada bajet, perlu ke rekrut tim, macam mana nak bayar gaji diorang? Okey, ni soalan dia. Macam mana kalau kita baru start bisnes, kita nak ada tim yang ramai, kita tak ada bajet, perlu ke rekrut tim, macam mana nak bayar gaji diorang nanti? It's good. Bagus soalan ni. Ramai orang tak berani nak ambil staff.
Ramai orang tak berani nak ambil staff sebab nanti kan siapa nak bayar gaji. Itu adalah mindset yang salah. Of course kalau you baru start business, of course lah you tak ada bajet lagi untuk you dapatkan staff kan. So first adalah you kena push you punya sales dulu. You kena push you punya sales sampailah you ada bajet you, barulah you ambil staff. Tapi jangan fikir, alah kalau aku ambil staff kena bayar gaji dia 1,500, macam mana aku nak tampung dia. Bermaksud you tak tahu pun sebenarnya bila you ambil staff, apakah impact dia dalam business you. Apakah impact dia dalam business you. Sepatutnya you kena fikir, kalau aku ambil seorang staff, dia akan tambah revenue aku lebih lagi daripada biasa. Bermaksud dia tengah bantu selesaikan satu benda yang menyebabkan you tersekat revenue you. Contoh, sebab tu orang cakap bila nak ambil staff kena buat carta organisasi dulu. Bila you buat carta organisasi, you akan start nampak kalau aku ambil orang ni, dia sebenarnya akan menambahkan sales aku daripada 10 kepada 20,000. Kalau you tak nampak benda tu, bermaksud you tak tahu pun bisnes anda ni ada gap dekat mana. Contoh, saya buat draft. Okey, ramai orang dah start minta PM you. Orang ramai-ramai PM, sampaikan sehari mungkin sampai 20 orang, 30 orang. Tapi disebabkan you tak ada orang yang dia tanya soalan, habis tu dia tak nak tengok live pula. Penat saya jawab. Okeylah, pergilah kelas. Ayun Ai, dia tanya saya soalan, habis tu dia cakap dia nak keluar. Tak nak save lah. Okey, saya sambung. Ini untuk pembelajaran semua orang lah. Bila kita ambil staff, kita kena tahu dengan adanya staff ni dia akan tambah revenue kita, bukannya membebankan kita. Kalau dia membebankan kita, bermaksud you salah ambil orang. You salah ambil position yang you nak. You salah ambil orang yang sepatutnya akan membantu you. Contohnya ada 20 orang, 30 orang yang PM kita. Bila kita lambat respon dia, menyebabkan kita akan hilang mereka. Sebab tu kita nak tambah orang untuk bantu kita boleh respon. Kita boleh respon dengan cepat supaya revenue kita bertambah. Contoh sama juga, bila kita ada baby, you dapat baby lah, baby baru. Okay, you dapat baby baru. Adakah bila you dapat baby baru tu, you akan fikir, susahnya lah, nanti kan kalau aku tak dapat sara macam mana. You dapat anak, lepas tu you fikir yang anak ni akan membuatkan you akan ada masalah cash flow. Bagus tak macam tu? Tak bagus lah. Sepatutnya bila kita dapat anak, apa yang kita kena buat? Kita kena fikir. Kita kena fikir macam mana aku nak tambah duit lagi untuk aku sara dia. Dan aku kena push diri aku untuk aku buat duit untuk aku sara dia. Bukannya nak jadikan dia sebagai beban. Bila you ambil staff sebagai beban, bermaksud salah lah. Salah lah kita. Sepatutnya staff masuk mesti ada value. Kau masuk, kau punya value adalah kau kena bagi aku revenue 20,000, 30,000 sebulan. Engkau masuk dengan 1,500, aku bayar 2,500, kau mesti bagi aku duit 10,000 ROI dia. Ini orang masuk, you pula fikir beban. Kenapa you ambil staff kalau dia tak ada peningkatan dalam business you? So apa kena buat sekarang? Apa yang you kena buat sekarang? You kena, bila you dapat staff dan you nak jadi staff, nak tambah staff, mesti kerja yang dia buat tu adalah untuk membantu. Dia biasanya sebab apa tahu? Kita buat bahagian operation. Saya buat kek, saya lah yang hias kek. Saya ambil staff untuk bantu saya buat kek, untuk buat kerja saya sekarang. Saya sebagai founder, bila ada staff bukannya dah relax duk ngangkang. Lepas tu kita punya kerja, staff dah ambil, kita lah yang kena fikir macam mana nak dapatkan projek, macam mana nak
dapatkan income. Itulah yang kita kena fikir. Bukannya bila you dah dapat staff gantikan you, lepas tu you duduk ngangkang je. You all faham tak apa yang saya cuba sampaikan? You all faham tak? Alright? Oh, ada problem suara ke? Okey tak? Adakah Tuan Amin je yang ada masalah lain ataupun semua orang? IG okey tak? Cuba komen sikit. Kenapa tak banyak respon hari ni? Biasanya banyak respon, kenapa tak banyak respon hari ni? Ni marah ni. Kita tak masuk topik lagi Kita tak masuk topik lagi. Saya just jawab soalan dulu. Apa nasihat untuk orang yang tak ada pengalaman dalam bidang niaga? Makan tapi nak mulakan. Apa nasihat untuk orang yang tak ada pengalaman dalam bidang niaga tapi nak mulakan? Nasihat saya adalah pergi belajar. Pergi belajar. Trust me. Pergi belajar. Orang yang berniaga tapi dia tak ada ilmu marketing, tak ada ilmu branding, you akan ada masalah. Pergi cari mentor, pergi cari kelas-kelas yang mengajar anda tentang marketing. Kalau you ada kemampuan, saya sarankan dan cadangkan you cari kelas nama dia MMM, Millionaire Marketing Mastery. You akan nampak dengan jelas apakah kesilapan you dan apakah kelemahan yang you kena perbaiki dalam bisnes. Lagi-lagi makan Makan adalah bisnes yang paling senang untuk hadapi masalah tentang cash flow. Sebab apa saya tahu? Sebab saya ada restoran, saya tahu. Dan saya ada ramai supplier-supplier saya yang ada restoran. Cash flow, duit rolling, kena hati-hati dan kena belajar tentang branding and marketing. Kalau tak, you akan ada isu yang besar. Kalau tak, you akan ada isu yang besar. Okay? Alright, so tak boleh fokus memikirkan hal sebenar operation. Semoga dipermudahkan Datin Syida. Semoga dipermudahkan suami yang dalam operation. Doa-doa saya doakan semoga dipermudahkanlah. Alright. Siapa yang baru first time nak tengok live saya kenalkan diri saya. Mungkin ada yang first time. Siapa yang first time? Cuba komen sikit. First time. Okey, saya kenalkan diri saya. Saya Hafiz Jasmi, Vice President Richworks International Sambahat. Saya adalah Vice President untuk Richworks, salah seorang Vice President, dan juga saya adalah person in charge. Orang panggil saya pengetua Spire sebab saya handle Spire. Spire ni adalah ada membership setahun yang bantu orang untuk buat 1 juta yang pertama. Kita ada 500 ke 600 orang dalam membership Spire. Sebab tu orang panggil saya pengetua. Sebab saya suka marah dan push orang untuk hantar report, untuk hantar assignment. Saya adalah orang yang akan mengejar. Saya akan kejar KI saya, KI saya akan kejar semua Spire. Spire adalah membership. Apa beza ZTM dan MMM? ZTM adalah program Zero to Million. Program ZTM adalah, dulu ZTM ni kita ambil dia punya content daripada MLM masuk ke ZTM. Dan MLM kita adjust untuk pembelajaran yang lebih advance tentang strategi. Zero to Million adalah kita akan tunjukkan strategi dan teknik, formula macam mana nak buat 1 juta. ZTM, formula dan mindset kita tentang macam mana nak buat 1 juta. ZTM. MLM adalah tentang strategi. Millionaire Marketing Mastery ada 200 strategi untuk bisnes anda dari segi marketing.
So 0 to million ZTM yang akan berlangsung pada hari Jumaat ni, you akan start nampak, wow, mudahnya buat 1 juta sebenarnya. You akan start nampak macam mana nak push diri you untuk buat 1 juta. You akan start nampak dekat mana yang you nak kena fokus untuk you mudah untuk dapat 1 juta yang pertama. Melalui formula-formula yang ada. Itu bezanya ZTM dan MM. Tapi kalau Tuan Helmi ataupun sesiapa yang tanya, kalau you daftar MM, automatik you akan dapat ZTM secara percuma. Complementary lah, bukan percuma. Secara dalam package. You daftar MM, secara automatik you akan dapat ZTM. So bermaksud Jumaat Sabtu Ahad ni you akan ada 3 hari, bulan 4 3 hari. Kenapa kita buat program ni bulan 3 dengan bulan 4? Sebab kita nak fokus kepada bulan puasa dan raya nanti. Itu adalah ZTM dan MM. Dulu ZTM tak ada, so kita hanya ada MM je. Tapi disebabkan kita nak bagi value yang lebih, kita nak you belajar tentang ZTM asas bisnes untuk capai 1 juta, dan kita tengah nak ajar juga tentang advance strategi untuk bisnes. Sebab tu kita buat dua, kita nak bagi lebih. Kita nak bagi lebih. Alright. Kepada yang first time, thank you yang menonton. So itulah bezanya ZTM dengan MM. Kalau you nak tanya. Kalau you nak tahu lebih lanjut dan nak tanya, saya suka sarankan lah, siapa yang buat bisnes, bagi peluang dekat diri. Siapa yang buat bisnes, bagi peluang dekat diri untuk berada dalam kelas ZTM dan MM. Itu saranan saya. Bagi peluang dekat diri. Pergi masuk kelas ZTM. Tanya dengan tim Reshoot. Buat ZTM online pun boleh, tapi feel dia tak sama lah. Sebab ZTM ada banyak aktiviti sebenarnya. Aktiviti yang berlaku. Kalau you boleh datang, saya sarankan datang. Kalau you tak boleh datang, tak ada masalah. You boleh tengok secara online. Tapi siapa sanggup tengok online selama 3 hari? Adakah yang sanggup? 3 hari you nak menghadap depan. Of course you tak akan maksimum lah 100%. Tapi kalau you pergi kelas dan you jumpa circle dan you boleh bercakap dengan orang, bernetworking, itu adalah lebih baik. Tapi apa-apa pun you yang decide, tak ada masalah. Okey, saya nak masuk topik. Topik saya pagi ni adalah tentang email. Mungkin anda akan ada plan untuk buat email. Siapa yang nak tanya tentang ZTM ke MM, jangan risau, tak perlu bayar pun dulu. Kalau nak bertanya tu, just komen je, saya nak tahu tentang ZTM ataupun MM. Nanti tim akan bantu untuk terangkan. Saya tak boleh terangkan sangat dekat sini. Alright, 4 strategi. 4 strategi email marketing yang berkesan dalam bisnes. Siapa-siapa yang akan buat email marketing, ni adalah salah satu. Bila you dah ada database, you nak start engage dengan pelanggan you, ataupun you nak start tahu tentang pelanggan anda untuk sampaikan info, anda nak gunakan email marketing. 4 strategi dia adalah, email ni ada banyak jenis. Saya bagi tahu jenis-jenis email dulu. Nombor 1 adalah email ni dia ada welcome email. Nombor 1 adalah email. Jenis pertama email adalah dia ada email welcome email. Email welcome email ni adalah untuk you mengalu-alukan pelanggan baru, untuk membina hubungan. Itu adalah email yang pertama. Bentuk email yang kedua adalah email promosi. Ada welcome email, email promosi. Ada email ketiga adalah email discount. Promosi dengan diskaun tu berbezalah. Seterusnya adalah email newsletter. Email newsletter. Siapa pernah dapat email newsletter? Email newsletter ni macam dia nak bagi tahu tentang aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung.
tentang apa yang produk terbaru. Itu adalah email newsletter. Kalau Rishwood pernah hantar banyak email newsletter. Pertama adalah welcome email, kedua adalah email promosi, adalah email discount, dan keempat adalah email newsletter. Kelima adalah email follow up. Email follow up ni adalah email bersiri. Dia email bersiri. Email marketing masih relevan ke dalam era Facebook? Masih relevan. Ada orang yang masih buka email dan menggunakan email. Siapa yang paling aktif menggunakan email? Kalau you, pelanggan you adalah pekerja-pekerja, government ke ataupun orang yang bekerja. Kalau you bekerja, corporate ataupun profesional, email adalah communication yang paling mereka gunakan. Tengok, sebab tu saya cakap ada orang yang bisnes dia akan menggunakan email, ada orang yang mungkin tak menggunakan email. Tengok kepada you. Kalau you punya boleh gunakan email dan you punya pelanggan sasaran you adalah orang yang government ataupun yang bekerja, dia adalah sangat sesuai. Ni just information je. Kalau you nak guna, you guna. Kalau you tak nak guna pun tak apa. Tapi kalau ada orang, kalau Rishwood gunalah. Dan last sekali adalah email testimoni. Email testimoni. Last sekali adalah email testimoni. Alright, ada 4 strategi pemasaran email marketing yang berkesan. Ada 4 cara. Cuba bayangkan you adalah orang yang menjahit baju. Tiba-tiba you hantar email. Raya nak dekat. Boleh kami tahu apakah warna baju yang anda nak buat waktu time raya? Lepas tu dia pun respon warna, ataupun ada survey dia warna hijau. Bila saya pilih warna hijau, setiap minggu you akan hantar satu jenis baju warna hijau. Minggu depan baju lain pula warna hijau. Lalas dia akan membuatkan saya rasa tertarik untuk beli baju yang mana saya nak. Itu kita panggil email follow up lah kan. Itu adalah benda yang you boleh buat. Okey. 4 strategi. Strategi yang pertama, pancing mereka dengan headline subjek yang menarik. Pancing mereka dengan tajuk yang menarik. Tajuk yang menarik akan membuatkan orang suka. Contoh, kalau saya ada email, contohnya saya ada email, saya buka email kan, tajuk saya kena best. Sebab saya akan tekan tajuk tu kalau tajuk tu best. Kalau tajuk tu best, contohnya Hafiz nak hadiah, contoh Hafiz nak hadiah, contohlah, saya akan tekan lah. Kalau tak, saya tak tekan lah. So nombor 1 adalah pancing mereka dengan headline ataupun tajuk yang seronok. Itu adalah nombor 1. Bila dia keluar notification pun, Hafiz nak hadiah, of course saya buka lah. Kalau kami ada promotion, memang aku takkan buka. Lagi-lagi orang yang menjual kat email ni, takkan. Nombor 2 adalah gunakan teknik storytelling. Benda ni anda boleh buat juga dekat social media sebenarnya. Tiba-tiba you many chat, hantar chat PM dekat semua orang, nah hadiah. Mesti orang buka you punya PM lah seorang-seorang. Contoh. 2 adalah gunakan teknik storytelling. Tuan Syakban lambat masuk, so kena tengok daripada awal nanti. Ada topik yang best saya share. Nombor 2 adalah storytelling. Gunakan teknik storytelling. Storytelling, ceritakan tentang diri anda ataupun bisnes anda. Manusia ni lebih mudah tertarik dengan story. Orang lebih suka baca story. Macam mana nak dapatkan idea storytelling yang best? Google. Ataupun kena banyak membaca. You kena banyak membaca.
Orang yang power storytelling adalah orang yang suka membaca. Nombor 3 adalah tuliskan email berbentuk peribadi. Tuliskan email dalam bentuk peribadi ataupun personalized. Kita bercakap dengan dia. Hai Hafiz, saya nak bercakap dengan anda tentang, Hafiz pernah tak ada macam, dia punya perkataan tu dia macam engage. Hafiz pernah tak hadapi masalah untuk pilih baju yang cantik waktu raya? Saya pun pernah juga hadapi benda tu. Hafiz tahu tak, kita ada banyak jenis ni. Dia adalah dalam bentuk peribadi, macam personalized. Tuliskan email dalam bentuk yang kita tengah bercakap dengan dia. Itu nombor 3. Nombor 4 adalah kena ada CTA. Berikan CTA ataupun call to action. Bila you dah hantar email, apa yang mereka kena buat, bertindak. Last kali mesti kena bagi arahan kat dia. Dia kena dengar TV, dia kena dengar video ke, dia kena baca ke, dia kena WhatsApp ke, dia kena PM ke dan sebagainya. Dan itulah 4 strategi email yang you boleh gunakan. Biasanya orang yang ada database banyak lah. Kepada anda yang baru nak start, point saya apa? Kalau lah you tak boleh guna lagi email punya strategi ni, bermaksudnya you kena start kumpul database. Kalau you tak ada database, you tak boleh nak campaign. Bayangkan dekat email je, kalau you gunakan email marketing, dah boleh bawa revenue. Macam mana pula dekat Facebook you bawa revenue, dekat IG you bawa revenue, dan banyak lain juga tempat you boleh bawa revenue. So kena start kumpul database daripada sekarang. Alright? Siapa belajar sesuatu pagi ni? Siapa belajar sesuatu? Cuba komen sikit. Siapa belajar sesuatu? Okey tak? Kita punya live pagi ni untuk anda. Siapa dapat aha macam wow, bagus, aku boleh buat terus, contoh. Alright? Tak belajar sesuatu, tak ada love pun, you all tak belajar sesuatu ya. Cuba komen sikit, saya belajar sesuatu. Alright, good. Thank you. Alright, saya rasa itu saja untuk saya pagi ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton. Kita jumpa dekat ZTM Zero to Million. Thank you. Topik sentiasa power. Thank you very much. Bila you all respond, bila you all sentiasa follow, of course kita sentiasa cari topik-topik yang best. Kita thank you very much kepada yang menonton. Pada yang first time menonton live saya akan live setiap pagi hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Itu adalah time-time saya live. Email testimoni tu macam mana? Kalau you ada testimoni, you nak sharekan testimoni, orang cakap tentang produk you bagus, anda boleh buat dalam bentuk video, anda boleh buat dalam bentuk penulisan. Cerita tentang orang bagi bukti berapa bestnya produk you. Contohnya tajuk dia, daripada daripada gemuk kurus dalam masa 3 minggu. Ini cerita Encik Hafiz. Beliau dulu adalah gemuk, sekarang ni dalam masa 3 minggu beliau dah kurus. Cuba baca perkongsian daripada beliau ataupun cuba dengar perkongsian daripada beliau. Itu adalah testimoni. Alright. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton. Kepada anda yang akan datang ke ZTM, saya doakan anda semoga berjalan dengan lancar. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jaga kesihatan anda semua. Kepada anda yang bakal hadir ke ZTM, jaga kesihatan, pakai mask, pakai sanitizer, cuci tangan selalu, untuk pastikan mengelakkan anda supaya tak berlaku apa-apa berjangkit. Kurangkan bercakap dengan orang sangat. Alright, jumpa dekat ZTM nanti selama 3 hari. Saya nak bagi juga anda kata-kata fokus dengan apa yang anda belajar nanti di ZTM untuk buat 1 juta yang pertama, dan anda start nampak
Bila dah balik belajar tu, terus push. Alright. So itu saja, saya doakan anda kaya dan berjaya. Semoga anda sentiasa dirahmati. Share saya punya live ni supaya kita boleh bantu dan memberi manfaat kepada ramai orang. Tak ada niat lain pun, tak kena bayar pun live ni. Yang penting orang lain tahu dan perbaiki bisnes mereka. Share kepada rakan-rakan anda, share pada grup-grup lain. Alright, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.